Disiplin yang kedua adalah kita dalam bab memahami memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya, perlu untuk meneliti setiap riwayat yang sahih sebelum buat kesimpulan. Tak boleh abaikan mana-mana satu, mesti faham secara keseluruhan. Tak boleh abaikan salah satu. Kalau abaikan, maksudnya kita telah melakukan satu kesilapan dalam metodologi memahami hadis. Sebagai contohnya macam Nabi SAW mengarahkan orang yang ada air minuman, tiba-tiba air minuman dia tu dihinggapi ataupun jatuh padanya lalat. Nabi suruh buat apa? Nabi suruh benamkan, kemudian keluarkan. Kan? Benamkan, kemudian keluarkan. Okey. Adakah benda ni wajib? Wajib tak buat benda ni? Tak wajib. Benda ni tak wajib. Dia hanya irsyad, dia hanya panduan untuk menyelamatkan air. Tapi dia kata, saya tak lalu lah ustaz. Tak apa, boleh buang, ataupun bukan buang lah, maksudnya tuang pada pokok yang bermanfaat. Tuang pada pokok ke, bagi haiwan minum ke. Tak pun offer kat kawan, baru masuk lalat tadi ni, aku dah benam dah, nak minum tak? Nabi hanya bagi solution. Kadang-kadang solution ni penting dan berguna untuk kita. Pasal apa? Tuan-tuan, air dekat Madinah ni bernilai sebab Madinah tu kering, padang pasir. Jadi Nabi bagilah solusi. Nabi bagi penyelesaian di tempat yang air sangat bernilai. Benam, buang. Lepas tu air tu insya-Allah selamat. Dan tak ada yang mati pun bila buat benda ni. 1000 tahun dah hadis ni. Saya tahu hadis ni memang kena kritik teruk oleh golongan-golongan orientalis, golongan barat. Dia kata apa ni pengotor. Tak. Ribuan tahun orang buat benda ni, tak ada yang mati pun. Nabi hanya bagi solusi. Kadang-kadang kita ni dapat air yang mahal. Tuan-tuan pergi dekat, baru dapat gaji, pergi minum kopi yang mahal. Minum apa kopi yang mahal? Kopi apa mahal? Kopi yang secawan RM15 ni. Kopi apa? Katalah pergi Starbucks. Nah, tuan-tuan pergi Starbucks. Oi, dia punya kopi kadang-kadang sampai RM25. Kan? Tapi sedapnya pasal pergilah. Berbayar-bayar. Tuan-tuan buka cawan dia. Ush. Dia punya apa? Krim dia kan? Dia punya whipped cream dia dengan coklat kat atas, sedap. Balon coklat tu, balon krim tu dengan coklat. Baru nak minum air, lalat masuk. Apa penyelesaian dia? Nak buang air RM25 ni, boleh benam, buang, air tu selamat. Okey. Tapi ada sebahagian ulama yang cuba untuk mengeluarkan hadis ni daripada zahir hadis ni. Dia cuba untuk takwil. Dia kata hadis ni bukan Nabi nak suruh buat apa pun. Nabi nak suruh kita pemilik air ni untuk tidak takabur. Bila lalat masuk dalam air terus jadi takabur, tak hendak. Padahal benda tu boleh diselamatkan lagi. So benam tu untuk membuang perasaan takabur sahaja. Nampak dia takwil pergi ke arah tu. Jadi bila kita benam, kita buang, sifat takabur tak ada, sebab kita sanggup minum air yang telah jatuh padanya lalat. Takwilan ni kena ke? Takwilan ni tak kena. Kita tengok. Hadis arahan membenamkan lalat yang terjatuh pada bekas minuman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah thumma liyatrahu fa inna fi ahada janahaihi shifa wa fil akhar da. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
apabila lalat jatuh dalam bekas salah seorang daripada kamu, hendaklah dibenamkan kesemuanya, kemudian buang dia, kerana pada sebelah kepaknya ada penyakit, ada penawar, dan sebelah yang lain ada penyakit. Okey, jelas daripada teks hadis ini arahan untuk membenamkan keseluruhan badan lalat yang jatuh dalam bekas seseorang. Majoriti ulama berpendapat arahan ni untuk hilangkan mudarat, tetapi sebahagian ulama mentafsirkan hadis ini dengan makna majaz, dengan makna metafora, makna kiasan, iaitu hadis ini memerintahkan seseorang untuk benam lalat adalah untuk menjadikan seseorang itu tawaduk dan tidak merasa sombong dengan makanan yang halal hanya semata-mata kerana ia dimasuki oleh lalat. Al-Imam Al-Kalabazi menjelaskan, fayajuz ayyakuna ma'na da' fi ahadi janahi al-kibir, dia kata boleh jadi yang dimaksudkan dengan makna penyakit yang ada pada sebelah kepak tu adalah penyakit takabur. Oleh kerana itu Nabi mengarahkan untuk membenamkan lalat tu apabila dia jatuh dalam bekas, liyuzhiba an nafsihi tarafu'aha, supaya dapat menghilangkan rasa sombong dalam diri dia, wa yaqtula fiha kibraha, supaya dapat membunuh perasaan takaburnya. Okey, bagi seseorang yang meneliti setiap riwayat bagi hadis ni akan dapati bahawa takwilan ni memang clear, bercanggah dengan maksud hadis yang ingin Nabi sampaikan. Sebab dalam riwayat yang disebut, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum famquluh fa inna fi ahadi janahi ada wa fil akhir shifa wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da falyaqmishu kullah. Riwayat ni clear menolak takwilan yang kata benam tu untuk buang riak, untuk buang takabur. Sebab Nabi kata apa dalam riwayat ni, apabila lalat jatuh dalam bekas salah seorang daripada kamu, hendaklah kamu benam dia, kerana satu belah kepak dia tu ada penyakit, satu belah kepak yang lain ada penawar, dan lalat ni sentiasa mendahulukan kepak yang ada penyakit, maka hendaklah benamkan kesemuanya. Sebab Nabi kata dia dahulukan kepak yang ada penyakit dulu. Jadi penyakit dah masuk dalam air, yang ada penawar tak masuk lagi, benam. Bukan sebab takabur pun, sebab nak selamatkan air tu daripada memudaratkan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.